Raya pertama dengan keluarga, ayah dan bonda, maaf dipinta. Adik-adik senyum selambat, adik duit tak ada, woi. Raya kedua dengan saudara, Pak Long Mak Ngah, Pak Teh Mak Uda. Yang tua bersembang kisah lama, yang muda menghadap TV aja. Aduh. Raya ketiga ke rumah kawan, bekas murid satu tingkatan. Seronok hati tak dapat bayangkan, riuh macam pasar ikan. La la la. Seminggu berhari raya, kunjung mengunjung rumah terbuka. Hey! Jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Keempat yang istimewa, rumah indah, pujaan tuna. Tiba di halaman, hatiku hampa, kasut capal berduri tangga. Zee nak cerita raya kelima, diajak teman berjalan-jalan sampai ke Pekan, tengok wayang Hindustan. Aduh, habis duit habis ni. Aduh, tak ada apa-apa. Raya ke-6 ke rumah Tok Ketua, harap nak dapat duit raya, diulur pula tabung derma. Balai yang baru nak dibina, di mana? Semua sekali. Seminggu berhari raya, kunjung mengunjung rumah terbuka. Hey! Jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Ria rasanya bila kita bersama. Yes. Itu dia kemeriahan kita bersama-sama dengan anda di raya yang keempat. Betul lah bagi anda semua. Selamat pagi, selamat Hari Raya. Yang tengah tengok TV tu, kita nak bagi tahu hari ni kita ada macam-macam program lagi yang kami akan sajikan kepada anda semua, dan juga pada masa yang sama anda boleh menyaksikan kami secara langsung di Facebook Borak Kopitiam. Ada ucapan, sampaikan dekat situ. Dekat betul. Jadi untuk anda yang bersama dengan kami semalam, hari ini adalah penambahbaikan nyanyian yang oleh kami berlima dan ternyata hebat nyanyian tadi. Dan ianya bukan miming, ianya adalah live dibawakan untuk anda semua. Dan di kesempatan ini juga, kalau bangun pagi ni tiba-tiba anda rasa, hari ini berapa hari bulan? Hari ini 16 hari bulan kan? Betul. 16 hari bulan ni adalah tarikh yang cukup istimewa untuk cikgu-cikgu kita. Jadi bagi anda semua yang ada wish ucapan untuk cikgu-cikgu, ialah sebab cikgu dah penat mengajar kita, ditambah pula sekarang ni dilanda dengan pandemik. Jadi cabaran menjadi seorang guru tu lagilah lagi tinggi. Bagi anda semua yang ada anak-anak, yang sebagai pelajar-pelajar, boleh sampaikanlah ucapan kepada cikgu-cikgu yang ada di luar. Betul. Jadi kami di kesempatan ini seluruh warga kerja Borak Kopitiam ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru, guru-guru di seluruh Malaysia, guru-guru yang sangat hebat. Semoga segala apa yang anda lakukan dipermudahkan, dan insya-Allah kita sebagai ibu bapa, anak-anak murid sentiasa menyokong apa saja yang cikgu rancang yang nak diberikan terbaik kepada anak-anak murid ini. Betul. Tak ada guru, tanpa guru siapalah kita kan. Betul. Okey, baiklah. Itu dia untuk pembuka di awal pagi kita pada hari ini. Dan seperti biasa, kami di Borak Kopitiam akan sentiasa updatekan anda dengan info-info yang semasa. Terutama sekali bila kita dilanda dengan pandemik ini, kita kenalah sentiasa tahu apakah angka-angka yang kita telah mencatat pada setiap hari. Bukan apa, supaya kita lebih berwaspada dan kita tahu apa yang sedang berlaku dekat dalam negara kita. Okey, hari ini kita akan beritahu kepada anda update terkini mengenai nombor COVID-19 yang telah dicatat semalam adalah sebanyak 4,140 kes baharu, dan kita telah pun mencatat sebanyak 44
kematian. Okey, jadi ini amat menakutkan kerana ini adalah angka yang tertinggi yang pernah dicatatkan di dalam Malaysia. Betul. Jadi apa yang berlaku ini kita harapkan ianya diambil berat oleh seluruh rakyat Malaysia sebab perkara ini bukan main-main. Kita masih lagi lawan, kita masih lagi mendepani pandemik yang kita tak nampak. Akan tetapi kita memerlukan sokongan anda untuk sentiasa menjaga SOP dan juga patuh pada arahan yang telah pun ditetapkan. Dan kalau anda lihat graf-graf yang ditunjukkan bukan saja di depan kaca TV anda, sebenarnya anda boleh cek dari masa ke semasa di dalam aplikasi MySejahtera anda sentiasa memang ada update yang terkini. Boleh pergi ke situ untuk tengok angka-angka dan juga graf-graf yang terkini. Okey, jadi jom kita nak beralih pula untuk borak viral kita pada hari ini. Sebab kita semua sedia maklumlah bahawa di hari raya ni walaupun kat rumah kita macam-macam kejadian yang berlaku. Dulu orang kata kalau raya kat rumah tak pergi mana-mana, alah boring . Tapi ternyata kita tengok di media sosial semua orang patuh pada SOP, berada di rumah, tak pergi menziarahi, bagus. Dan sebab itulah kita tengok ada satu video viral ni bagaimana kakak ni terkejut. Fiona takut katak? Okeylah. Ha. Tapi saya tak terkejut, tapi saya tak buat macam kakak ni. Okey. Jom kita tengok. Ini antara video tular pada hari raya yang baru saja kita raikan. Okey, jom kita dengarkan suaranya. Okey. Kesian. Katak dia besar. Nampak tu tu dia. Sebenarnya bukan saja dekat dalam video tu ada orang jerit Dekat dalam studio kita ada orang jerit. Sampai macam tu sekali. Iyalah, setiap orang ada fobia dia yang tersendiri. Betul. Mesti ada cerita di sebalik katak tersebut. Betul. Ya, mungkin katak tu pernah berada dekat dengan kakak tu ke, kat kepala ke apa kan. Tapi katak tu memang besar. Saya rasa bukan kakak tu saja, ramai orang yang akan takut pada katak. Macam dengan ceritanya Zack dengan Haziq ni pun dia tak boleh tengok katak. Ya ke? Sekarang ni Zack kalau jumpa katak dia cium katak tu. Wah. Ya, aduh. Saya cium katak tukar jadi putera je. Puteri. Yalah, kalau takkanlah awak cium tukar jadi putera juga. Betul juga Tak boleh macam tu kan. Tapi bila tengok akak tu gelak gelak pula menangis melompat-lompat. Bahaya juga sebenarnya kan. Takut boleh kena heart attack. Ya biasa. Sebab dia ada yang fobia katak. Kita fobia macam F ni dia fobia dengan perempuan. Allah, kesian dia ni hari-hari kena. Kenangan demi kenangan menjelma kini. Jangan sedih lah F ni. Sebab sekarang ni ada cerita kelakar di mana ada cerita pasal kuih keria Khairul Aming. Ada seorang suami ni dia nak buat kuih keria. Kuih keria yang Khairul Aming punya resepi. Lepas tu bila dah siap, kuih keria dia melekat dekat pinggan, terbalikkan tak jatuh. Ini kita playkan video dia. Ada video dia macam mana kuih keria tu boleh jadi upside down. Jom kita tengok. Semangat dah ada. Nampak? Ujian diberi. Dia buatlah kuih keria nampak campur kan? Nampak campur dia buat. Ya. Tengok, genting. Maksudnya resepi ni dia tiru Khairul Aming lah. Dia tiru Khairul Aming punya resepi lah. Khairul Aming punya resepi kan mudah nak diikut. Tapi ada yang tak kena lah agaknya tu. Yang tak jadi tu, yang melekat-lekat tu. Gula dia sebenarnya. Rasa dia tak tahu lagi ni. Buat dia lubang. Kita ambil satu Terbalik. Gula dia. Gula Aziz Gula dia ni. Nampak sebagai seorang yang pakar masak. Siapa yang bakal masak? Saya. Makan keria ni, keria upside down Melekat. tapi kan. Tapi ni kalau kita duduk semeja, kita meeting ni boleh viral ni. Maksudnya? Boleh jual ni. Keria upside down. Ya. Sebab keria yang melekat ni lain sedap. Ya. Boleh makan sekali dengan pinggan. Takut masuk dalam mulut dengan pinggan-pinggan kali melekat. Tapi Aziz kan sebagai orang yang pandai masak kan. Ya. Apa Ada restoran pula tu. Apa salahnya Zik? Salah dia tak share dengan kita. Sebab tu punca dia melekat. Sebab tu punca dia melekat. Allah Akbar. Alright, itulah dia cerita-cerita viral hari ini. Tapi kan, hari ini kita akan bersama dengan artis-artis generasi baru. Kalau semalam kita bersama dengan artis-artis generasi lama. Ya. Tapi hari ini kita nak beraya dengan yang baru pula. Antara yang ada dengan kita siapa, Zack? Kita ada Iman Troy. Iman Troy. Kita ada Floor ni. 88. Kawan kita yang berjauhan ni dah lama ni. Itu Kerinduan ada ni juga. rasa ni. Itu tak sabar. Kita banyak tengok dekat Insta story je. Ya, itulah dekat tu. Australia.
Yeza. Kita ada daya bakar juga. Yes. Jadi macam-macam lah. Ramai tetamu yang kita akan Aida berborak. Jebat ada. Ada Jebat dengan Nabil Mahir ada. Mahir. Betul. Jadi kepada anda yang mungkin rasa nak bagi ucapan raya ataupun mungkin nak kongsi selfie. Sekarang kita berada di raya keempat ya. Betul. Raya keempat, masih berbaju raya di rumah, tak ada masalah. Hantar gambar. Hashtag kami Borak Kopitiam. Betul. Tak pun hantarkan ucapan sekali dekat Facebook Borak Kopitiam. Dan Ya. sekarang ini kita nak dengarkan ucapan-ucapan anda. Yang sebelum ni dah bagi ucapan Dah kepada kita. hantar dah. Jom kita tengok antara ucapan-ucapan yang terpilih untuk kita mainkan di Borak Kopitiam. Yeza. Saya Lieutenant Colonel Azri bin Haji Ahmad QDM daripada Air and Space Power Center Fairburn, Canberra. Saya Lieutenant Komandan Muhammad Fazli Jamsuri dari ADF Peace Operation Training Center. Saya Kapten Muhammad Hanif bin Hamidi dari Royal Military College Dantrun, Australia. Beserta keluarga tercinta Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa, dalam kelembutan lidah ada juga keterlanjuran kata. Kami Band Titan mewakili 247 Production Brunei Darussalam ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Kepada keluarga dan sahabat anda yang berada di Malaysia maupun yang berada di Brunei Darussalam, mohon maaf zahir dan batin. Baik, itu dia rakan-rakan kita yang berada di luar negara dan saya yakin hari ini pun waktu ini mereka sedang menyaksikan kami. Selamat Hari Raya lagi kepada anda. Ya, kita rayakan dalam keadaan yang sederhana. Kita semua merasakan perkara yang sama. Jadi ada macam-macam yang akan kami bawakan hari ini, Fiona. Jadi anda semua yang ada dekat rumah, sit back, relax. Kejap lagi kita akan bersama dengan anda. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Silakan, kuih ni I buat ni. You buat. Makan. Ipoh. Jom kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Pejam celik hari raya dah nak tiba. Tiap waktu, tiap detik pastinya amat berharga. Bersama-sama keluarga tercinta dan juga sanak saudara. Pejam celik hari raya sudah tiba. Lagu-lagu raya klasik meriahkan suasana. Drama mesra berbalas senyuman dan tawa yang tak dipaksa. Marilah semua kita dendangkan salam lebaran. Ya hari raya, ya hari raya, hari kemenangan kita. Selamat hari raya. Hari raya, ya hari raya, hari yang indah mulia. Selamat hari raya. Pejam celik. Nampak. Aku kalau dengar lagu Pejam Celik tu memang tak boleh stop. Saya pun tak boleh. Panas rasa. Tu pakai kipas ni. Saya kipas ni. Mudah ni. Aku rasa kau mudah betul buat duit ini. Yelah, kita dua hari ni je lah peluang yang ada nak ramai-ramai. Baik, bayar triple lah ini. Yes, jadi tadi music video lagu raya daripada Iman Troy yang saya rasa tak asing lagi lah. Betul. Dengan kita, kita boleh kata Iman Troy ni kita puteri TikTok lah kot kat Malaysia sekarang. Rasanya tahun ni kalau beraya 5 minit sekali nampak dekat TV. Betul. Oh, itulah. Yes, tanpa membuang masa lagi kita ada Iman Troy di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai semua. Meriahnya kat sana. Nah, tu tengah pejam ke tengah celik? Tengah pejam, tengah celik mata tu. Nampak? Kelip-kelip mata dia. Iman. Okey, Iman. Macam mana raya tahun ni? Raya tahun kedua PKP? Okey, raya tahun kedua PKP ni kita dah biasa tau sebab kan raya Nur Baba kita dah start daripada tahun lepas. So tahun ni pun adapt dengan orang cakap situasi begini. Jadi Ayat dia keluar ujung-ujung je. nak tak kena raya juga. Raya tu tetap
Sebab kita raya setahun sekali kan. Jadi tak naklah bangkitkan masa yang ada. Jadi ada family yang terdekat, kita happy-happy sama-sama. Yes, raya-raya juga tapi SOP kita tak kena jaga. Dah elok dah suara dia. Dah elok dah. Iman, nak tahu jugalah Iman sebab rasanya tahun ni paling meriah raya Iman lah. Kat TV asyik keluar je 5 minit sekali kan. Pagi raya. Alhamdulillah. Man, pagi raya juadah paling penting Iman kena makan apa, Man? Okey, juadah paling penting adalah nasi dagang. Nasi dagang? Yes, nasi dagang. Kari ikan tongkol dengan rendang ayam dan daging. Waduh, pakai ikan tongkol nasi dagang. Patah Timur ni, Patah Timur. ke Iman ni? Betul. Mak dengan ayah Iman orang mana, asal mana? Kampung kat mana Iman? Kampung Iman kat mana? Saya dekat Ajil. Dekat Pahang pula dekat Jengker 12. Oh, apa ni? Kampung Bakal? Kau kan ada apa jangan? Ku rindukan Oh, bukan. Ingat Johor. Adik dan abang jangan? Adik abang. Okey, kalau diberi pilihan lah, nak beraya di Johor ataupun Semenyih, awak nak beraya kat mana? Johor dan Semenyih. Awak nak beraya kat mana? Dua tempat. Mana nak dekat Johor sebab Iman ramai kawan dekat Johor. Yelah, betul boleh. lah Man, Johor best. Tak pernah pergi lagi kat Johor. So Cantik. Okey, Iman, bila kita tahu, bila sebut tentang lagu raya je, ramai orang akan macam stres disebabkan dia rasa dia nak lawan lagu-lagu nostalgia raya. Macam Iman Troy sendiri, Iman baru macam ledak dengan lagu macam Bini-bini lagi, lagu tu kan? Lepas tu tiba-tiba diberi tanggungjawab oleh Ezra Kong untuk membawa lagu raya ni. Apakah expectation Iman pada awal Ezra memberi demo lagu raya ni? Apa Iman rasa? To be honest, kita orang macam kita orang tak expect pun, tak plan pun untuk keluarkan lagu raya. Jadi kita orang memang nak keluarkan Iman punya second single masa bulan 3. Tapi kita orang kena terpaksa postpone after raya sebab atas sebab PKP, sebab tak boleh nak shoot SOP kena jaga, so kita orang tak nak ambil risiko. Kita orang pun release after raya. Jadi sebelum tunggu raya tu, kita orang naklah macam hadiahkan something untuk semua tunggu. Tak naklah macam lama sangat. Kita hadiahkan lagu ni untuk lepaskan rindu. Nampak. Jadi Iman hadiahkan lagu Pejam Celik ni sebenarnya kita beraya, orang cakap norma baharu lah. And memang masa kita orang nyanyi lagu ni, Iman nyanyi lagu ni, kita orang sendiri plan untuk lagu ni semua. Tak ada pun macam dah niat nak kalahkan ke apa, tak ada. Memang asal orang happy, saya pun happy, that's all. Memang macam Iman nak tahu jugalah, kiranya Iman ni orang cakap macam Z kata tadi ledakkan tu datangnya dalam musim-musim PKP Man. Jadi nak tahu macam mana orang cakap selalu iyalah biasanya kalau macam Haziq kan kita tahu kalau tahun-tahun sebelum ni ramai orang datang beraya rumah dia sebelum PKP. Jadi macam Iman dengan peminat tu hubungan macam mana? Ada orang cakap batasnya lah kan musim PKP ni kan. Tak boleh nak ajak jemput datang beraya, showcase tak boleh. Tak pernah jumpa lah kiranya. Betul, sebab sekarang ni pun kita cakap raya norma baharu kan. Jadi norma baharu tu cara kita beraya adalah dengan media sosial yang kita guna. Jadi Iman still lah contact kawan-kawan dan orang-orang lain yang mengikuti Iman dekat Instagram. Jadi Iman akan share apa benda buat masa raya dekat Instagram. Selalunya Instagram Iman akan update everything. Macam Iman post gambar raya dengan kawan-kawan, dengan saudara mara semua. So far cara tu lah, video call semua. Yes. Ya, maknanya berhubung melalui social media. Iyalah. Iman keluarkan lagu raya baru. Tapi nak tahulah lagu raya favourite Iman. Lagu lama lah, lagu lama ya. Pejam Celik kita letak di tepi, kita letak dalam laci, dah tutup. Dah tutup. Sekarang ni, apa lagu raya favourite Iman? Okay, to be honest, kalau sebut pasal lagu raya ni, Iman suka semua lagu raya. Orang cakap, tipulah kalau dalam diri Pakcik. ni Tengok. lagu-lagu raya lama Pakcik, kan. pakcik, Iman pakcik, suka pakcik. semua, tapi paling suka Warna-Warni, Hari Raya. Macam mana lagu dia? Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Teng. Suara dia memang sedap lah. Ini memang generasi pelapis betul lah Iman. Apa-apa pun tahniah lah. Sebab ialah rezeki tuah di badan, siapa tahu tak? Apa-apa pun Iman kena gunakan peluang yang ada ni. Jangan sia-siakan. Buat betul-betul. Baik, tadi dah tanya pasal lagu raya favourite, lauk raya favourite, kuih raya favourite. Top 3, come on. 1, 2, 3, go. Kuih raya? Okey, kalau kuih raya, Iman tak suka kuih yang manis sangat. So, jadi Iman suka kuih bawang. Yang
layar kerepek bawang. Keripik. Yang the first one is Cadbury orang cakap Tart Cadbury. Okey. Tu kuih moden lah tu kiranya. Khairul Aming kan ada buat benda tu juga. Yalah. Yang ketiganya? Yang ketiga? Yang kedua. Kerepek bawang. Kuih siput. Kuih siput. Tak dengar tadi. Korang dengar. Dekat belakang. Okey. Benda yang rangup-rangup. Iman, hari ni hari guru, Man. Ada ucapan untuk guru Iman sendiri? Okey, Iman nak ucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia dan juga guru-guru yang mengajar saya. Teruskan mengajar kami dan semoga anda semua sihat selalu. Ucapan raya, Man. Ucapan raya sekali. Okey, Iman nak ucapkan Selamat Hari Raya kepada semua yang menonton dan juga kepada semua rakyat Malaysia. Semoga kita terus happy dan kita buatkan raya ini raya seperti raya biasa dan yang penting raya-raya juga tapi SOP tetap kena jaga. Iman try, guys. Terima kasih, Man. Terima kasih. Thank you so much semua. Selamat Hari Raya, Man. Assalamualaikum. Semua kat sana. Bye. Bye. Itu dia energi yang sangat luar biasa lah daripada anak muda. Luar biasa. Zack, sama lagi, Zack. Okey, jadi ini kita kan nak senang buat kerja kita. Bagi Zack lah. Jadi dengan Iman Troy pun kita dah borak dah. Tapi inilah sahabat kita seorang lagi ni. Siapa tu? Ratu Pick Up Line juga. Dengan cerita beraya dengan jejaka kacak. Yang tadi katanya muka dia sama dengan Iman tu. Lebih kurang. Yalah. Tak. Masalahnya dia ni pilih kalau nak gaya, nak pilih gaya dengan handsome je. Dia Itulah cerita dia. Dah. Ini tak payah gaduh lah. Apa kata kita tengoklah pokok beraya dengan Han Hakim. Let's go. Mudahlah kan, Han? Ya. Nama penuh Han, Hakim bin Hermi kan? Betul. Han tahu tak apa fakta nama tu? Tak. Nama tu dah tertulis dalam hati saya. Alah. Kok, nak bagi coklat nanti hampus lah. Alright, so Han Hakim in the house, guys. Assalamualaikum semua. Hello. Kalau kita sedia maklum, kita tahun dia raya PKP. So macam mana hari raya hari ni? Bagi Han tak rasa banyak perubahan sebab kita punya raya tahun lepas pun kita kat dalam PKP juga. So at least kita adapt to it lah. Of course kita rindu keluarga kita yang dekat kampung. Macam Han pun 2 years 3 tahun juga tak balik Sarawak. Tapi kita sebagai rakyat tak boleh selfish lah. Terpaksa akur lah kan. Kalau tak benda ni will keep on going lah. Hari raya kerana sudah sebulan berpuasa. Hari raya, mari ramai-ramai kita gembira. Raya tetap raya. Apa yang paling Han tunggu-tunggu kalau raya? Momen ke? Usually it's moments lah. Sebenarnya kenangan kita bersama. Kadang-kadang benda sekecil macam tukar langsir. Tapi bila tukar langsir tu mesti ada cerita dia. Especially kalau some people lepas sahur, diorang macam maju ke rumah lepas sahur kan. Ngantuk Tapi mak-mak bising pasal okey. Macam tu yang bagi kita ingat lah kan. Raya ni selalu orang kata semua nak serba baharu. Kalau macam Han sendiri? Kalau macam Han kan, Han akan beli baju baharu setiap hari raya tapi Han tak akan beli kali yang sama. Han akan tukar apa-apa kala. Pink pun ada, pink belacan, apa-apa lah. Jambu rupanya. Lagu apa yang lelaki pakai waktu hari raya? Lagu apa yang lelaki pakai waktu hari raya? Pakaian kita, kataan tu boleh jadi lagu raya. No idea. Songkok. Songkok? Kenapa songkok? Song lagu. Sebaiklah dah raya yang keempat, kan? Raya apa yang tak sambut hari raya? Raya apa yang tak sambut hari raya? Ni nama pelakon tau. Sorry, Bapak. Ryan Reynolds. Ryan? Nama pun Ryan. Dia bukan Raya. Ryan. Alamak, yang bagi game ni salah. Orang yang mana orang yang nak cari? Tak betul. Raya ni saya tak tahu kita akan meraihkannya. Mungkin pengalaman Han sendirilah raya yang tak dapat dilupakan. Bagi Han semua raya tu Han tak ada specify lah kan. Sebab every individual raya tu ada momen dia sendiri. Which is equal to everything juga. So yeah, every raya is a great one untuk Han. Malam indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Malam indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Selamat berhari raya. Selamat berhari raya. Ada beza tak
raya tahun ni dengan raya sebelum ni sebagai artis? Raya sebelum dan selepas bagi Han tak ada perbezaan sangat pun. Sebab orang yang kita sayang, orang-orang yang macam kawan-kawan kita, they support us dan sebagainya, tak ada beza pun. Because sama je macam Han Hakim yang diorang kenal dulu dengan Han Hakim yang diorang kenal sekarang, sama. Pernah tak Han terfikir nama Jack Fur tu bawa tua? Tak jugalah, but it's a good character name lah. Han tak boleh cakap sesuatu benda tu yang membawa rezeki kat dalam Han punya hidup kan. But it's a phase of life. Nama watak tu Jack Fur adalah sesuatu lah kiranya. SpongeBob tak? Tak ada nas. Terus. Belagak lah muka dia. Beauty of Face. Beauty of Face? Seri muka? Yes! Chicken scratch. Cakap ayam? Aku surrender lah, kalah lah. Prosperous Cookies. Prosperous Cookies? Tak tahu aku kok. Serius, tak tahu. Kuih makmur. Kuih makmur? Kuih apa tu? Kuih makmur yang macam putih-putih. Yang macam bulat tu. Oh. Aku menang. Han suka makan semprit. Suka, okey. Kalau Shikin, kalau raya ni tak ada semprit pun tak apa. Kenapa? Perit lagi kalau tak ada awak. Aduh, kamu bikin aku jadi lemah. Sebaik PKP. Kita dah pergi dating kot. Alamak! Ada ke macam tips ataupun rasihan sendiri terus orang kenal? Yes, nak cakap pasal tu kan, Han pun sebenarnya tak pernah terfikir. To be honest lah, Han tak ada tips, Han tak tahu nak cakap apa. Han sendiri pun is very overwhelmed. Sangat-sangat terkejut dengan keadaan yang kita tak percaya. Dia mau lalu macam, Allah betul ke ni? Tak ada. I'm okay. Tapi I just like to do what I do. Apa-apa, I'm passionate untuk dalam dunia lakonan dan sebagainya. Jadi I would love to do my best and try to make everybody proud kan. Do things fully hearted kan. Han bersyukur Han ada kat sini. Ni Allah bagi rezeki ni dan Han akan pulun sebaik mungkin lah. Tapi yang penting ikhlas lah. Suasana hari raya walau di mana pun jua memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kue dan muih beraneka macam, makalah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sirami mati, kawan penat memasak malam sepagi. Han cuma nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua Han punya peminat. Terima kasih sebab sentiasa menyokong Han, sentiasa mendoakan Han. Han pun sama juga, Han mendoakan korang semua semoga sihat dan sentiasa dilindungi oleh Allah. And take care, okay? I try my best to make you guys proud as always. Han, apapun terima kasih Han. Dari kami Borak Kopitan dan selamat raya. Kalau macam orang bangun-bangun mestilah happy kan, mimpi best. Tapi kalau Koko kan diberi peluang kan, Koko nak ubah Han ni jadi hantu tau. Salah. Tapi okey juga. Itulah biar je lah Han menghantui hidup saya. Aduh, ya Allah. Jadi, yes. Bye. Ayo, tak tahu apa perasaan Han Hakim ni ha? Benci. Tak, sebenarnya kalau kita lihat ialah Kokok pun single, Han pun single, tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah. Biasalah kita kalau dalam single lah, kalau kita video call tu memang kita akan borak hayal lah. Seronok macam tu kan. Betul. Tapi kita doakan jugalah Han ataupun Kokok bertemu dengan jodoh yang mereka mahukan sebab kesian kat diorang. Sebab raya ni dua-dua single. Lepas tu sebab tak pergi mana-mana kan. Jadi memang satu cabaran jugalah untuk orang single beraya ni. Tapi bila kita sebut tentang cabaran kan, kalau kita fikir balik sekarang ni dah kiranya macam kita dah biasalah time raya ataupun hari-hari biasa. Bila kita nak berjumpa dengan kawan, kita sekarang ni kan tak boleh keluar. Betul. Jadi kita memang sentiasa kena buat video call dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kita rasa pelik, tapi sekarang ni tak tahu rasa pelik ataupun dah rasa macam biasa. Rasa biasa dah kan. Kita seronok sebab macam kita pun rindu kepada rakan-rakan kita yang pernah bersama dengan kita daripada dulu sampai sekarang. Kan. Jadi kita nak bersama dengan seseorang lah kan? Ya, sebut tentang rakan yang bersama dengan kita dari dulu sampai sekarang. Tahun ni beliau tak ada dengan kita. Jadi sebab itulah kita kena call beliau yang ada di Australia katanya. Siapakah itu? Daya Bakar. Hai Daya. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Daya, okey tak dekat situ? Okey, Alhamdulillah. Dekat sini buat masa sekarang ni Daya macam lepas tengah siap ni sebab lepas ni nak pergi open house dekat sini. Wah. Ada open house dekat situ Daya. Okey, so kita rasa nak tahu jugalah dekat situ raya macam mana? Sama dekat sini macam sini ke macam mana?
Okey, raya pertama, pagi-pagi lagi kita dah ada solat. Lepas tu ada makan-makan juga. Dan memang meriah sebenarnya sebab bila saya ke Highcom, ada rakyat Malaysia yang daripada, saya macam, jap, ni tak pernah jumpa. Ini dari mana sebab selalunya kami daripada family pertahanan kan. Jadi bila jumpa ramai rakyat Malaysia rasa macam wah. Betul-betul rasa semangat kewarganegaraan Malaysia tu tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat juga Dayah, ini cabaran yang pertama juga Dayah raya berjauhan dengan keluarga Dayah. Jadi kan feeling tu selalu orang kata kita ni kalau jauh dengan keluarga kita rasa sedih, kita rasa tak semangat nak raya. Bagaimana dengan Dayah bila berjumpa dengan ada rakan-rakan dari Malaysia yang lain di sana, ramai pula tu kalau kita tengok pada gambar kan. Macam mana? Adakah kerinduan tu betul-betul rindu ataupun sekadar ada video call lagi mudah? Sejujurnya kalau dikirakan macam hujung Ramadan tu adalah rasa macam sebab sikit kan. Macam ya Allah, tahun ni first time kalau nak tahu sepanjang hidup Dayah, ini adalah pertama kali saya beraya di perantauan. Saya tak pernah maksudnya berpisah daripada ibu bapa saya dan juga adik-beradik saya lah. Jadi tapi pagi raya tu saya rasa macam lebih kepada bersyukur sebab walaupun jauh tapi keluarga saya rasa dengan adanya video call, teknologi dan sebagainya kita rasa dekat. Dan kalau tengok gambar-gambar Dayah ni memang meriah. Ini macam keluarga besar saya di Australia. Dan memang rasa rindu tu terubat sebab makanan seperti di Malaysia. Dan juga orang-orang Malaysia. Nampak macam ni ada kita orang pun ada main bunga api juga. Tapi kan Dayah, kita tengok kan dekat Instagram raya pertama. Sekarang ni macam Dayah tak raya dengan suami. Itu ramai orang ingat macam Dayah tahun ni dapat raya-raya dengan suami. Tetapi Hanif bertugas dia bertugas daripada separuh Ramadan dan insya-Allah sampai hampir ke hujung Syawal. Dan itu adalah salah satu pengorbanan yang orang kata harus dilalui. Tetapi jujurlah Fiona dan Muaz dan juga semua pelakon-pelakon Dayah bersyukur sangat dapat berada di sini. Maksudnya tak adalah terpisah lautan dan benua kan. Betul. Walaupun tak dapat raya bersama, insya-Allah nanti dapat juga hujung Syawal tu okeylah tu, alhamdulillah. Bila Dayah sebut macam tu kan, Fiona rasa macam nak nangis. Sebab apa? Tumpang gembira untuk Dayah. I can really feel tak apa, jahat tau. Jadi kalau kita tengok kan Dayah, baju-baju raya Dayah tu lawa-lawa. Saya ni daripada kat Malaysia dulu, Dayah memang dengan baju dia memang sangat pandai memilih baju. Dan kat sana pun macam mana nak dapat baju raya? Ada ke nak jual-jual ataupun memang ada tukang jahit kat sana? Tidak boleh. Kat sini memang tak ada. Sebelum Dayah dah apply ke sini, memang orang dah bagi tahu tak, baju-baju biasa tak apa kalau tak bawa boleh beli kat sana. Tapi kalau macam tudung, baju raya, semua kena bawa dari Malaysia. Kalau nampak dalam gambar Dayah sekarang ni, kalau nak tahu ini adalah kebaya yang Dayah beli 2 tahun lepas. Dayah tak sempat nak pakai. Tak sempat nak pakai dan baru first time pakai. Tak banyak pun baju Dayah bawa daripada Malaysia tapi cukuplah, alhamdulillah. Okeylah. Okey, tapi kalau kita tengok dalam gambar kan Dayah, macam semua gambar tak pakai mask. Jadi macam mana dengan keadaan COVID di situ sekarang? Okey, alhamdulillah dekat Canberra sekarang dah berbulan-bulan memang tak ada kes. Jadi memang tak ada kena pakai mask, tapi still masih ada SOP yang perlu dipatuhi. Dan kalau macam sebelum kita masuk ke dalam Highcom dan sebagainya ataupun restoran, kita ada scan QR code juga. Walaupun tiada kes, it's just mungkin nampak berbeza dengan orang di Malaysia sebab tak pakai mask kan. Waktu Dayah sampai pun sebenarnya Dayah macam agak rasa kekok sebab kita kat Malaysia dah pakai mask. Tiba-tiba dia tak pakai mask macam Hanif cakap, tak payah. Bawa je lah for safety. Tak payah for safety, tak payah. Kat sini okey, tak kena pakai. Macam tu. Okey. Dan kalau kita lihat pada juadah pula Dayah, bagaimana juadah hari raya ni? Adakah Dayah masak juga ataupun manalah tahu ada rakan-rakan yang memang pandai sangat masak kat sana? Okey. Ni adalah perkara yang sangat penting. Rakyat Malaysia dan makanan berpisah tiada. Betul. Di mana sahaja kita berada. Tapi tahun ni Dayah first time kan, maksudnya raya jauh daripada mak Dayah. Mak Dayah adalah chef yang sangat hebat. Jadi Dayah cakap, ya Allah tak boleh ni. So Dayah dan juga ada seorang kakak di sini, kita masak rendang ayam. Dayah juga belajar buat lemang, okey? Kita masuk dalam oven.
Kalau sebelum ni kat Malaysia beli je, kita buat dan juga kalau pergi raya, open house dan sebagainya, kuah kacang ada, lontong ada, rendang ayam, rendang daging, soto, nak sebut lagi ni, banyak lagi ni. So macam memang ibaratnya sangat kaya dengan makanan Malaysia yang sangat sedap. Jadi kerinduan terhadap makanan tu kat sini memang terubat lah. Macam tadi Muaz tanya pasal baju kan, dan Dayah cakap susah nak dapat, memang tak dapat lah baju kurung, baju Melayu semua dekat situ. Makanan pula, sebab Dayah kena prep kan, kuah kacang lah, lemang semua tu. Senang tak nak dapat bahan-bahan dia? Okey, jujur dekat sini sebenarnya senang nak dapat makanan sebab kita banyak kedai Asia. Okey, jadi tak ada masalah. Tapi ceritanya, Dayah nak pergi beli ketupat kan, ketupat yang instan tu, maksudnya seimpit, sekali habis. Pergi 2-3 kedai habis. Dayah dah panik dah, alam. Awak macam mana nak buat kuah kacang ni kan? Tapi tak apa, raya pertama ada orang jamu makan, adalah nasi impit tu. So Fiona punya soalan tanya pasal senang tak nak dapat tu, memang senang lah sebenarnya, sangat senang. Sini ramai orang Malaysia, orang Asia pun banyak. Dan nasi impit yang Dayah makan kat rumah orang tu, dia lah yang beli sampai habis tu. Mungkin dia stock up kan sebab open house kan? So beli banyak-banyak. Okey, mungkin Dayah boleh berikan ucapan sedikit memandangkan hari ini adalah Hari Guru. Boleh sampaikan ucapan Hari Guru dan juga Hari Raya kepada ahli keluarga dan juga kawan-kawan yang ada di sini. Okey, saya bagi ucapan untuk Hari Guru dulu lah. Saya nak ucapkan kepada semua guru-guru di Malaysia dan guru-guru yang pernah mengajar saya. Dari kecil, mungkin daripada kindergarten sampailah saya ke universiti dan sebagainya. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan anda. Anda tentulah hero negara. Dan bagi saya, tanpa guru, kita semua ni mungkin tak tahulah, mungkin tak jadi orang lah ya. Jadi guru adalah insan yang sangat penting. Lagi-lagi, guru pertama kita sebenarnya adalah ibu bapa kita, ibu bapa di rumah. Jadi thank you so much. Dan seterusnya ucapan Hari Raya, dan nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh ahli keluarga saya dan suami, kepada followers saya Dayah Loba, dan semua rakyat Malaysia yang saya rindui. Semoga keadaan bertambah baik untuk kalian. Saya doakan sangat-sangat supaya semuanya kembali pulih. Dan make sure makan tu macam-macam tu, jaga juga perut. Saya tahu Fiona, Muaz, saya raya kali ni makan macam-macam, perut mula dah rasa tak selesa. Jadi makan nampak tu tapi beringat-ringat juga ya. Dan lastly, satu lagi saya nak ucapkan, saya minta kepada semua rakyat Malaysia untuk terus mendoakan saudara kita di Palestin, di mana di waktu kita menyambut kemenangan, mereka sekarang sedang bergelut. Jadi teruskan berdoa. InsyaAllah. Terima kasih Dayah dengan segala ucapan dan juga perkongsian yang dibuat tu. Memang kita dengan Dayah ni walaupun dia berada jauh dengan kita, tapi kita tak pernah rasa dia hilang di Borak Kopitiam ni. Dayah sentiasa bersama dengan kita. Terima kasih Dayah. Sama-sama. Thank you Dayah. Thank you. Bye. Selamat Raya. Selamat Raya. Itulah dia. Kalau kita tengok kan, betul macam Dayah bagi nasihat kat kita, macam-macam kita makan. So kita kenalah jaga kesihatan, jaga perut kita. Dan mungkin lepas ini produk yang kita nak bawakan kepada anda boleh membantu anda. Jom sekarang ni kita tengok produk apa yang mereka ingin sampaikan kepada anda dalam segmen Jom Masuk TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Arijam, merupakan pengasas produk Fiber Milk khas untuk anda yang menonton Borak Kopitiam hari ini. Nuri ingin memperkenalkan kepada anda di luar sana satu produk Fiber Milk atau dikenali sebagai meal replacement. Antara bahan-bahan yang terkandung dalam Fiber Milk ini adalah oat, chia seed dan juga almond. Produk kami ini didatangi dengan dua perisa yang berbeza, iaitu oat coklat dan susu hazelnut coklat. Sepenuh Ramadan baru-baru ini, kami telah pun mengeluarkan satu lagi perisa baru, iaitu Tama Nestum Smoothie yang paling amazing. Sebanyak 30,000 unit limited edition ni telah pun sold out sebelum launching. Fiber Milk ini sesuai untuk anda yang mahukan membantu mengawal selera makan dan memberi perut kenyang dengan lebih lama. And then dia juga membantu melancarkan peredaran darah. Ini yang paling best, dia juga boleh membantu menaikkan lagi HB bagi ibu mengandung dan sesuai untuk dijadikan milk booster. Bagi yang tertanya-tanya berapa harga ni Nurul?
Harganya sangat-sangat mampu milik. Satu bot ini hanya RM39 sahaja. Dan di dalam bot ini mempunyai 15 sachet. And then, Nurul juga ingin membuka peluang untuk ejen dan stokis yang mana berminat untuk menambah pendapatan dengan modal serendah RM160 sahaja. Kami akan menyediakan juga bahan pemasaran dan grup coaching untuk sama-sama kita upgrade ilmu dalam bisnes. Nurul telah berjaya melahirkan ramai tim yang berpendapatan sehingga RM1,5 juta setiap bulan. Kepada para penonton, anda boleh dapatkan produk Fibermail dengan ejen dan stokis kami yang sah di seluruh Malaysia. So, nak jadi ejen, stokis ataupun anda ingin mencuba Fibermail, anda boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV di bawah. Anda nak kenyang, nak sihat dan bertenaga, jangan lepaskan peluang ni. Jom cuba Fibermail sekarang. Sebenarnya nak cerita hari ni, kita dah 2 hari ni beraya. Rasa hari ni orang cakap fokus tu, nervous tu datang nak menyanyi tu. Awak tak nervous lah sebab awak memang penyamar. Ya. Saya tengok muka tahu awak penyamar. Penyamar? Ya. Sebab tu saya bijak. Kenapa? Saya senyap je tapi saya nampak saya menyanyi. Okey, kita nak penyamar awak menyanyi. Kita nak bagi tahu sekarang ni, misi penyiasat kembali untuk rancangan hiburan # nombor 1 di Malaysia, I Can See Your Voice Malaysia kembali untuk musim yang keempat. Jadi kita nantikan panel penyiasat tetap Jihan Musa, Alif Sata dan Fat Bocis serta panel penyiasat jemputan juga artis jemputan mencari siapa penyanyi sebenar atau penyamar bersuara sumbang. Nampak. I Can See Your Voice Malaysia musim keempat mulai 16 Mei. Raya keempat hari inilah maksudnya. Ahad 9 malam TV3. Ya, jadi anda boleh tengoklah malam ni tengok dia orang scan dulu, scan suhu tu standard kena scan. Dia punya SOP dia lah. Anda sedang menyaksikan I Can See Your Voice Malaysia. Floor 88. Dia ada ketenangan seorang penyanyi. Tapi seluar ni seluar catering. Seluar catering. Tahu tak sebab apa Lisa Suriani ni jatuh cinta dengan saya? Kenapa? Kejujuran. Betul. Sone mate. Tak semua tone pun lagi sedap daripada air. Apa benda? Pilih saya. Program tu memang seronok. Kalau Muaz yang ada kat situ. Kan? Muaz penyamar ke apa? Saya nantikan episod tu. Saya tak boleh beritahu. Kalau saya beritahu nanti orang dapat teka. Okey, episod berapa? Tak boleh beritahu lah. Tak boleh beritahu juga? Nanti Kita tengok lah. Dia penyampuk. Okey, kita ada sekarang ni selebriti yang ada dekat seberang seberang talian lah. Kat mana? Apa terkejut kita ada kat seberang. Dahsyatlah. Kita bersama dengan ini kira suami isteri baru. Iyalah, raya pertama bersama tahun ni kita ada Aida Jebat dan juga Nabil Mahir. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Mak Ria. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Ui, sembak-sembak mata nampak Saya dah berikan tapi dia belum mandi lagi ni. Oh ya? Dia pakai make up je. Bangun-bangun terus pakai make up dah siap. Mamai lagi. Iyalah tu. Aida, tengah live ni Aida. Tengah live. Aida dah bangun ke? Aida, tahniah kita ucapkan sekali lagi. Baru ada Chan nak cakap tahniah ni. Di atas berita bakal menerima orang baru. Wow. Alhamdulillah. Thank you. Raya. Alang-alang Aziz dah sebut pasal tu kan? Nabil? Yeah. Setakat sekarang ada yang pelik-pelik ke dia minta, Nabil? Yang paling pelik dia minta, waktu tu dia minta cepedak. Tapi dia minta cepedak tu, time bukan musim cepedak. So, macam mana? Dia minta masa musim apa, Bil? Waktu awal-awal tu kan, waktu bulan Januari, Februari. Waktu tu belum musim cepedak lagi. Memang tak tahu nak cari cepedak, tapi dia minta cepedak. Macam mana? Dapat ke tak? Macam Aida sendiri pun, Aida ada tak rasa macam benci-benci nak tengok Nabil? Jangan. Tak, macam benci-benci nak tengok Nabil sebab kadang-kadang kan pembawakan budak ni kan kadang-kadang tak nak tengok bapak dia lah kan. Dia kadang-kadang pengalaman Bau pun tak boleh. Bau pun tak boleh, betul. Nasib baik bukan tu yang berlaku lah. Tapi tak ada yang pelik-pelik sangat lah. Sebab kalau macam bab makan tu memang Nabil
dia bagi je Aida order apa Aida nak. So that's why I tak craving sangat lah. Macam tak adalah macam always I dapat apa yang nak lah. Ke Aida craving nak sanding lagi? Itu yang bersanding tu. Okey, tak, tu sebenarnya bukan gambar sanding kita. Itu sebenarnya gambar masa kita syuting. Oh, alang-alang. Kan, so kira macam boleh lah, kira macam lepas sekian lah, walaupun kita kahwin tak ada reception. So at least boleh lah berasa. Dapatlah rasa sanding. Yelah. Bukan macam Mazik, reception sampai 3 kali. Itu pun nak tambah lagi 5. 3 kali dengan orang yang sama dah. Jangan cakap dengan orang lain. Aida tahun ni tak balik Melaka raya? Tak balik. Kita tak nak langgar ni. Betul. Yelah. Yang nak tahu tu raya dengan keluarga mertua ni tahun pertama tu. Mungkin boleh share sikit pengalamannya. Ada beza ke dengan pagi raya dekat rumah sendiri? Saya dah 2 tahun sebenarnya raya dekat KL sebab sebenarnya saya selalu je raya dekat KL. Tapi sebab PKP dari tahun lepas, saya tak dapat balik. Saya memang raya kat sini masa tu saya tunang Nabil lah. So this year jadi wife Nabil sebab Nabil cepat sangat buat kerja kan. So lajulah pergerakan tu. For me ni macam tak ada beza sangat pun because I dah memang anggap family Nabil ni macam my family juga. And then we just did a video call and then my family pun memang jenis macam tak kisah sangat, macam they were very chill. Tak apalah, nanti dah boleh rentas nanti datanglah rumah macam okey. Kalau tak pun dia orang akan datang KL. Nampak? Itu orang panggil give and take dalam family. Betul, sebab diorang ni kita nampak lah daripada diorang berkenalan, tunang dan juga berkahwin, diorang ni complete each other. Memang bertukar-tukar kita punya tukang kemas kot ni, studio kita Kalau perlukan BB extra ada, boleh kita hantarkan nanti. Dia repot makanan. Okey, Aida. Apa ni dapat anak lepas bersanding, lepas kahwin terus dapat berita yang bakal menerima cahaya mata tidak lama lagi. Tak boleh lah pandang Aziz lama. Kenapa? Geram songkok sengit tu. Hari ni kita tema orang lama. Okey. Ni tanya soalan serius ni. Okey. Soalan serius. Okey, sambung. Menjangkakan tak akan mendapat rezeki anak seawal ni? Yang tu saya biar Nabil jawab lah sebab dia yang buat kerja. Nabil. Honestly lah macam memang tak terjangka lah. Tapi tu tak jangka. Kita cuba. Betul. Iyalah cuba. Yelah sebab apa tu itu rezeki Allah kan. Jadi apa tu kita sebagai manusia kita boleh usaha, tapi kalau bukan masa kita takkan dapat juga. Apa tu Allah yang lebih tahu. So bila dapat surprise tu Nabi pun terkejut lah, tapi memang kita usaha lah. Kita usaha. Tapi korang dah bersedia ke? Itulah. Bakal tak bangun, dia tak tidur. Dia tak jawab. Sorry lah. Sebenarnya saya tak sure siapa yang tak mandi lagi ni. Saya jawab. Dia macam ni, saya dengan Nabil, adik dengan Nabil memang suka budak-budak. So sebelum tahun lagi kita dah cakap nanti lepas kahwin rasanya kita kita setujulah untuk terus ada anak kan. We put aside about our kerja sementara sebab bagi kita macam adik dah kerja bertahun-tahun kan. So and then umur kita pun bukan makin lama makin muda. So kita teruslah buat anak macam tu lah. Nampak? Yes. Senang. Ini jawapan dia terus. Dia Nabil. Solid. Tapi tak apalah. Dia tadi musuh lah. Berdolak Nabil. Ayat garangan. Bil. Sabar. Lelaki memang macam tu, dia kena cover line. Yelah. Sebab dia punca. Nabil. Nak tahu Bil, hari raya ni dah tahu ke Aida Jebat ni specialnya buat apa Jodah Raya? Kau sengaja tak cakap kan? Kau memang kau. Bro, dia dapur pun dia tak masuk bro. Tengok dia sembunyi. Dia balas balik kat Aida. Belum kahwin, waktu Nabil pergi syuting ke apa benda, dia akan teman. Lepas tu dia bagi tahu, besok syuting pagi kan? Dia nak breakfast tak? I nak masakkan nasi goreng. Dia nak nasi goreng. Nabil. Rupanya bila adik dia bagi tahu, dia DM lah. Itu jangan percaya kakak tu.
Rasanya itu pertanyaan terakhir lah tu. Itulah. Kita dah tak boleh nak minta untuk Nabil kenakan Aida lagi lah. Tak boleh dah. Ucapan raya sikit Aida dengan Nabil. Kahwin ada masa, tapi lepas kahwin tiba-tiba siapa suruh? Tiba-tiba kita dah macam tak ada mood lah nak masuk dapur sebab baby I cap tak suka sangat. So, kan? Ui, baby yang tak bersalah disalahkan. Yelah. Menunding jari. Okey, tak apalah. Nabil, Aida, ucapan raya sikit hari ni. Ucapan raya, selamat Hari Raya kepada semua yang menonton buat kerja hari ini dan juga semualah peminat yang tak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih. Tapi kena keep contact your parents lah, your family kan. Jangan buat tak tahu je kan. Janganlah tiba-tiba bila raya je, baru rasa sedih. Tak, tiap hari pun kena contact, betul tak? Betul. Jangan rasa macam sebab raya tak dapat balik, tapi hari biasa buat tak tahu je, ada je yang macam tu kan. Betul. So, hopefully semua selamat. Walaupun sekarang ni kan memang tengah, orang cakap pandemik memang tengah meningkat. So, harap-harap semua patuhilah SOP. peraturan. Itulah, kita ni susah lah kan sebab kalau kita disiplin diri kita sendiri, orang lain tak disiplin. Susah juga. Secara jujur saya nak beritahu, saya dengan Nabil ni kadang-kadang kita pergi satu tempat ni, kita dah macam pengawas. Bila kita jalan-jalan, betul. Bila kita jalan-jalan sebelumnya, jalan-jalan, ada je orang tak pakai mask, pakai kat sini, bercakap telefon tapi tak pakai mask, jalan and everywhere. Dia terlupa, tak sure dah terlupa apa kan. Nak dia pakai, kita mesti tegur, cakap, hi, excuse me, can you wear your mask itu kan. Kadang-kadang kita orang bawa mask bagi je. Sebab kita rasa macam, bukannya kita nak jadi rude ataupun kurang ajar, tapi kita nak dia orang sedar yang kalau kita tak sayang, kita tak buat macam tu lah, biar je. Maknanya kita sayang dia. Aida pun sayang dia. Lagi-lagi yang handsome kan? Okey. Selamat Hari Raya, Aida, Nabil. Jadi ketupat kau punya ucapan ni. Sabar. Okey, dah habis ni nanti fight lah macam mana pun. All the best. Aida dan juga Nabil, selamat Hari Raya sekali lagi. Dan untuk anda semua, jadi itulah dia. Kita bawakan untuk anda yang rindu kepada Nabil dan juga Aida. Bye-bye Aida, bye-bye Nabil. Rasanya tu. Nak saya make up. Kan tadi dah bye-bye. Dah bye-bye dah tadi. Dah keluar lagi. Tutup. Rasanya ni adalah apa tu benda yang Aida nak bebelkan kat Nabil tak sampai tu, tak sempat lagi. Jadi Fni kena dengar Fni, ready tak? Ready tak nak kahwin? Itu dia bro. Cabaran-cabaran dia bro nak kahwin. Macam Muaz selalu kalau kena bebel berapa lama? Benda memang akan makan jam lah. Makan jam Kena terima tak ada yang makan hari. Aziz makan hari. Makan hari. Aduh, tak boleh tengok Aziz. Aziz tu songgok sengit. Okey, tapi ini ada satu saluran untuk anda menyalurkan bantuan. Kalau anda rasa anda nak membantu mereka yang memerlukan, kita ada satu hashtag Jom Bantu Makcik Aminah, di mana kita bawakan kepada anda. Betul. Ada seorang makcik ni yang memerlukan sekarang. Jadi jom kita saksikan apa details dan info yang anda boleh dapatkan. Jom kita tengok. Assalamualaikum, selamat Hari Raya saya ingin ucapkan kepada anda semua. Baik, pada siaran Borak Kopitiam pada minggu lepas, kita telah war-warkan satu projek amal iaitu hashtag Jom Bantu Makcik Aminah. Sedikit pengenalan ingin saya kongsikan kepada anda semua. Makcik Aminah ini merupakan seorang ibu tunggal yang sudah berusia 80 tahun. Mempunyai 5 orang anak dan 3 daripadanya merupakan OKU kategori mental. Jadi pada pagi ini saya sekali lagi bersama dengan individu yang mengusahakan projek ini iaitu Puan Maria Yusof untuk berkongsi dengan kita perkembangan terkini mengenai projek hashtag Jom Bantu Makcik Aminah. Mungkin Puan Maria boleh kongsikan bagaimana pula dengan projek membaik pulih rumah Makcik Aminah. Buat masa sekarang ini macam mana? Perkembangan terkini ni ialah saya telah pun mengenal pasti tukang dengan harga yang paling yang terbaik lah. Saya juga dah order beberapa peralatan elektrik seperti macam kipas siling, kipas dinding, kemudian washing machine. Kemudian saya dah order almari rak untuk dapur dan sebagainya lah. Plan untuk merobohkan dinding dan juga membina dan sebagainya memang dari awal lagi kita dah plan akan dilakukan selepas raya. Saya dah pun order barang-barang untuk batu, pasir, semua itulah benda-benda begitu.
hari Isnin depan akan sampai insya-Allah. Kemudian kerja-kerja meroboh akan start pada hari Selasa. Kemudian selepas nanti bila dinding-dinding dah siap, barulah saya akan panggil electrician untuk datang buat wiring satu rumah, wiring yang baru. Buat masa sekarang ni sudah berapa banyak dah wang dah berjaya dikumpul? Okey, apa yang saya tahu, wang yang terkumpul ada dalam beberapa ribu. Dan saya juga dimaklumkan oleh anak lelaki dia lah bahawa ada sedikit wang tu yang dikeluarkan untuk digunakan pada sebelum hari raya hari itu. Kalau tengok dah ada sofa baru, dah ada almari baru, ada benda-benda yang barulah untuk raya kan. Dia jadi happy tau. Saya seronok tengok dia. Senyum selalu. Bila saya datang bagi salam aja dia get excited. Dia macam masuklah no. Dia seronok. Bila saya datang dia seronok. Pertamanya dia seronok mungkin sebab ada kawan untuk dia berborak. Itu satu. Yang keduanya dia seronoklah sebab masyarakat mengambil tahu kan hal dia. Alhamdulillah. Kepada semua penyumbang untuk tabung jom bantu Makcik Minah ni, boleh melihat update-update yang saya buat di Facebook saya iaitu Maria Yusof. Boleh nampaklah semua benda ada kat situ, insya-Allah. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Maaf zahir dan batin. Terima kasih banyak-banyak sebab bantu Makcik Aminah, bantu saya juga dalam menjalankan projek ni. Anda semua dalam bahasa muda dia, you all rock. Itu dia yang kita kongsikan sepanjang Ramadan. Alhamdulillah sama-sama kita dapat bantu Makcik Aminah. Yalah, ini kesempatannya. Kira kan bulan Ramadan kita nak mengejar pahala. Tapi masuk bulan Syawal pun sebenarnya kalau kita nak berkongsi sumbangan, kalau kita tengok ada juga banyak dikongsikan dekat social media untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Apa kata kita salurkan sumbangan walaupun RM1, itu amat bermakna untuk mereka semua yang mempertahankan tanah air dan juga Masjid Al-Aqsa. Betul. Kita sangat-sangat memerlukan betul manusia-manusia yang macam ini, yang murni hatinya, nilai-nilai yang baik supaya dapat menjadi contoh untuk orang-orang lain. Because kalau seorang buat baik, orang lain yang ikut, pahalanya berganda-ganda. InsyaAllah. Macam contoh ni lah yang baik betul hari ni kita dapat makanan. Sebelum tu rasa macam tersembunyi dekat pokok ni. Baru nampak. Jatuh. Apa yang jatuh tu? Alamak, pelita kita pula jatuh. Tak apa Evni. Dan sekarang ni sebenarnya kita nak bagi tahulah kepada penonton kita kan, daripada semalam dapat makan sedap-sedap dekat Sel Borak Kopitiam kita. Hari ni pun ada sate, nasi hujan panas, ayam masak merah. Ini apa ni? Gado-gado? Bukan, ni mi rebus punya lauk. Tahu. Tunjuk sikit sate, berat ni nak angkat ni. Tapi ada Alkisah, ada satu cerita ringkas semalam di mana sebenarnya sewaktu kami tengah makan-makan kan, bila dah habis show Borak Kopitiam, Hefni ada sebut tau, ayam masak merah tak ada. Kalau ayam masak merah ada baik. Saya rasa Kak Ani ni dengar. Daripada Kak Ani catering ni, dia dengar. Terus ada ayam masak merah tu hari ni. Saya bukan apa. Saya cuma tanya sebab favourite saya ni ayam masak merah. Dia terus bagi hari ni Hefni. Alhamdulillah. Jadi kita ada dekat talian sekarang ni bersama dengan kita Kak Ani. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Kak Ani, amboi. Tengah piknik ke tu? Tengah piknik. Kak Ani nampak macam sibuk, ada barang-barang kat situ, ada apa-apa resipi nak diajar hari ni? Hari ni Kak Ani nak buat, bukan ajar lah, tapi untuk cara masak mi rebus daging utara. Sebab ada orang Perak tu Kak Ani tunjuklah cara mi rebus. Mi rebus daging carik ni, Zat? Yes. Kak Ani, tapi sebelum tu sambil-sambil lah kita nak bertanya jugalah Kak Ani. Kak Ani kamera tu mungkin boleh dekatkan sikit Kak Ani. Sambil tu Kak Ani boleh masak-masak ya? Boleh lah Kak Ani, sambil-sambil lah kita kan hari raya ni kan. Kak Ani selalunya Kak Ani boleh dengar? Dengar. Tak, Kak Ani sebab kita nak tahu. Selalunya juadah raya ni yang kita bawa daripada dulu sampai sekarang tu menunya tak adalah jauh beza. Cuma mungkin untuk orang yang generasi baru kan Zaid contohnya kan, mungkin agak susah nak dibuat. Bagi Kak Ani sendirilah, juadah raya paling susah sekali apa sebenarnya nak disiapkan tu? Paling susah sekali yang orang kata ada pasang larang apa semua, rendang ayam. Rendang ayam ni kalau orang yang betul tak pandai masak, ataupun cara masak dia tak betul, dia mudah basi. Tak boleh simpan lama. Kak Ani tengah tumis apa tu Kak Ani? Tadi kami nampak tumisan tu.
Ya, Kak Ni sambil-sambil tu Kak Ni tumis ya. Okey, tadi Kak Ni dah masukkan bawang putih, bawang merah dah halia. Juga dah dititik dan juga lengkuas ya. Okey, kita bagikan dia orang kata sampai naik bau ya. Betul-betul garing sampai naik bau, baru kita masukkan cili. Kalau tidak pun tak sedap juga. So kena tunggu dulu. Tadi Kak Ni dah panaskan minyak awal-awal tak sempat kan. Yelah. Yang tengah tengok ni pun boleh sambil-sambil. Kok hari ni raya keempat nak tukar menu pula kan? Nak makan lain pula daripada ketupat lemang. Betul. Kita boleh tengok sama-sama Kak Ani buat ni. Kalau orang buat laksa, mi hari ni Kak Ni buat mi rebus pula. Okey. Mi rebus pula? Mi rebus pula. Oh pula. Okey, mi rebus pula. Mi rebus daging tau. Okey, sekarang kita masukkan sedikit rempah kari daging. Kari daging. Okey, kita masukkan sedikit. Ini depends lah. Kalau sikit kita masukkan cili. Cili kisar? Dikisar. Ya, mesti ada. Okey. Okey, tadi Kak Ani ada sebut pasal rempah kari daging kan? Ada beza tak rasa dia kalau kita gunakan rempah kari ayam? Ada lain tak rasa dia? Mestilah sebab ayam dengan daging dia punya resipi berempah pun berbeza kan? Jadi kena pakai rempah kari. Rempah kari daging sebab Kak Ni masak mi rebus daging. Dia ikut apa yang nak dibuat. Kalau mi rebus ayam, mungkin rempah ayam. Ayam kan? Okey. Ada satu sedikit kelainan Kak Ni punya masakan ni. Okey, jadi rebus tak ada masuk tauco. Ada tempat-tempat saja yang masuk tauco. Okey, Kak Ani orang Perak, Kak Ani biasanya masuk tauco. Tahu tak tauco tu? Tauco, coklat-coklat macam kacang tu. Tauco dalam mi rebus tak pernah tengok ni. Tak pernah tengok kan? Okey, kalau you ada kat sini baunya, aduh memang sedap. Menyelerakan. Ini kiranya untuk buat kuahnya ya Kak Ani ya? Ya betul, untuk buat kuahnya. Untuk buat ni kita beli mi, janganlah buat mi pula. Tapi kalau rajin buatlah mi putih. Kak Ani, saya nak tanya, resepi yang Kak Ani sedang buat mi rebus ni, sebab saya nampak depan saya ni ada mi rebus. Inikah dia yang kita akan makan nanti? Ya betul. Lepas ni kita kena. Lepas ni kita berkena. Ini yang kita akan makan nanti? Yes. Tadi dah makan? Belum, itu makan sate. Oh, sate. Okey. Alright. Kak Ani, nak tahu jugalah Kak Ani. Sebab bagi saya tak pernah nampak mi rebus kuahnya letak dengan tauco kan? Betul. Ini adalah resepi Kak Ani sendiri ke ataupun macam mana? Resepi Kak Ani sendiri. Biasa Kak Ani orang Perak kan? Family Kak Ani memang masuk tauco. Ada orang yang masuk tauco, ada orang yang tak masuk tauco. Oh, maksudnya orang Perak masak mi kari memang ada tauco lah, Zack Kak Ani rasa kuah mi rebus ni sedap letak santan ke tak letak santan? Sebab ada orang yang saya dengar dia tak letak santan. Ada orang dia suka letak santan pula. Kalau Kak Ani suka tak ada santan. Tak ada santan Santan dia akan rasa mual sikit. So lebih baik tak payah santan lah. Sebab bahan-bahan yang kita ada pun dah orang kata banyak-banyak lemak dah. Faham. Tapi kalau tak pakai santan tu dia tak cair Kak Ani Tak. Sebab kita ada, kenapa tak cair? Sebab sekejap lagi Kak Ni tunjuk apa yang memecatkan kuah mi rebus kita tu. Sambil kita tunggu siap dululah Kak Ani Kak Ani, tapi sebelum tu Kak Ani kita nak tahu jugalah Kak Ani kan, untuk juadah-juadah kita yang ada hari ni. Ni tadi kita duk bertanya dengan Zack ni yang dihidangkan untuk kita ni. Sate. Nasi apa ni nama dia tadi Zack? Awak kata hujan panas. Nasi hujan panas ke Kak Ani ni? Nasi biryani. Itulah. Tak kenal rupa, kita tahu makan aja. Kita dah lama tak pergi majlis perkahwinan sebab PKP ni, jadi Kak Ni buatlah nasi biryani. Hilangkan rindu kita kan. Terima kasih banyak Kak Ni, terima kasih banyak. Baik, sekarang kita dekat step mana tu? Apa yang Kak Ni akan letak tu? Okey, tadi Kak Ni kata apa yang memecatkan kuah, ini adalah keledek yang Kak Ni telah blend. Keledek. So kita masukkanlah. Dia akan pekat, nampak tak? Keledek yang dah di blender. Keledek yang dah di blender. Nampak tak pekat tu? Berapa banyak Kak Ni? Bergantung kepada banyak kuah ke macam mana? Depends lah. Depends pada tengok ataupun saiz apa tu, saiz keledek. Keledek kan tak sama. Kak Ni hari ni masak, Kak Ni main agak-agak je. Tak ada ikut sukatan sebab dah biasa. Kan dah biasa gitulah. Keledek tu macam gitu je Kak Ni. Ada campur apa-apa ke? Tak payah, rebus macam tu je.
Okey, kalau terlalu pekat, jangan Kak Ani tadi kan kata kita ada masak daging, mi rebus daging, so kita masukkan daging lah. Daging ni kita Sedap tu, sedap tu. Masuk daging lah. ini kita dah rebus, okey, dah memang lembut. Kak Ani, siapa yang ada periuk noza tu elok sangatlah pakai ni sebab Kak Ani gunakan periuk noza tu. Jadi Kak Ani rebus 45 minit, tulang-tulang pun empuk semua. Empuk. Empuk semua. Baik. Kak Ni, tapi nak tahu kalau bahagian daging pula Kak Ni kan? Kak Ni, bahagian daging sebenarnya untuk kita buat dengan lauk mi rebus ni. Yalah, kadang-kadang orang nak yang lembut kan. Bahagian mana yang paling sesuai sebenarnya daging tu? Sebenarnya yang lembut tu biasalah daging yang banyak daging yang tak ada tulang. Ada orang yang suka mi rebus bercampur dengan tulang, pun lagi sedap. Mi rebus tulang lah. Kami punya kameraman pun angguk-angguk Kak Ni. Maknanya betul lah tu. Apa dia? Kalau mi rebus Johor macam mana Kak Ni? Mi rebus Johor, Kak Ni rasa lebih kurang sama je. Okey, cuma dia nak ada masuk tauco. Tak ada. Tak ada tauco. Tak ada tauco. Kan, okey. Sekarang Kak Ni semua dah okey dah. Okey. Nampak tak? Okey, lepas tu kita taruh biasalah. Kita kena bubur garam. Kita tak sabar nak tengok hasilnya ni Kak Ni. Okey, lepas tu kita taruh seenak rasa, mesti adalah ya. Okey. Dan jangan lupa kita bubur gula sebab biasa makan mi rebus kan? Rasa manis-manis. Pedas-pedas manis. Pedas-pedas manis. Manis. So jangan lupa taruh gula. Alright. Gula. Okey. Okey, Kak Ni, sambil-sambil Kak Ni duk mengacau-kacau kuah mi rebus ni, ramai yang bertanyakan resepi atau mungkin yang tak sempat Kak Ni boleh kongsikan dengan kita Instagram Kak Ni supaya kita boleh tengok. Facebook ke? Okey, Facebook Kak Ni, Ani Catering and Wedding Planner 2. Okey, dan IG Kak Ni pula, Ani Catering Wedding Planner. Okey. Telefon, manalah tahu ada yang nak order pula lepas ni. Boleh telefon Kak Ni? Okey, nombor telefon ni. Raya keempat dah buka order 017 320 3060. Okey, Kak Ni, nak tengok hasil yang dah siap Kak Ni? Okey, hasil yang dah siap. Kalau you tengok ni, nampak tak? Ini mi yang dah Kak Ni taruh bahan-bahan dia. Okey, ada lagi bahan-bahan aksesori dia. Ya. Tambahannya. Tambahan dia kena ada telur, kena ada tahu, lepas tu kena ada cucuk udang dia. Cucuk udang Kak Ni dah buat awal-awal tadi. Cucuk udang dia, kan, lepas tu cili. Lepas tu kita kena ada limau, ya. Kena ada limau. Sedap okey. Okey Kak Ni, kita masukkan. Wah tu. Kita masak. Rasa macam nak cuba sekarang tu. Jangan, sabar-sabar. Tunggu habis siaran dulu. Okey. Kak Ni, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak kerana memberikan kami makanan yang lazat-lazat. Tak sabar kami nak makan ni. Amin. Terima kasih Kak Ni. Terima kasih banyak Kak Ni. Murah rezeki selalu. Alright Kak Ni, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Stay safe. Salam Bapak. Itulah dia Hefni. Seronok bila orang masak inilah dikatakan masak penuh kasih sayang. Sebab tu kita makan pun sedap. Yelah. Senyum je Kak Ni tu. Seronok sebenarnya. Tapi yang lagi seronok bila kita duduk kat meja makan, kita boleh makan. Betul. Salah meja kita duduk ni. Okey. Ada satu promo juga kita nak kongsikan ni untuk majalah 3 yang akan bersiaran nanti. Jom kita saksikan. Virus yang baru SARS-CoV, dia ambil 2 kali ganda bila kita rawat berbanding dengan yang bukan COVID. Kitalah orang yang paling last yang memegang tangan dia orang. Bukan semua jururawat boleh buat. Pesakit mungkin meninggal. Kita tak cukup sumber manusia. So dengan itu kita rasa memang letih dah. Jatuh longkang hilang pula. Apa dia? Tak tahu. Kita jahit je lah baju raya kita. Apa dia?
Kau nak pakai apa? Baju tahun lepas punya ketat sendat macam nangka. Bulan puasa makan kena jaga. Kau melantar tak ingat dunia. Nak buat macam mana? Pakai kain langsir alas meja. Apa dia? Good idea. Tak tahu. Kita pinjam mesin jahit Aki punya. Apa dia? Mesin apa? Tak tahu. Ambil kain, Akram gunting kain, Erik jahit kain, kau berdua ambil mesin. Kau buat apa takkan duduk diam saja. Aku pun tahu jadi supervisor. Jadi jalan dah. Di malam raya kita jahit baju raya. Sama-sama acik-acik dan nasi kita. Baju raya dah tak ada. Sedihnya aku dah kata jangan bagi dia ambil baju raya kita. Kan dah terkena baju raya jatuh longkang. Bunyinya kuang 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 kuang. Baju sudah siap akhirnya. Dey, butang baju mana dah? Malam masih Itu dia bersama Floor 88 dengan lagu Baju Raya. Ya, itulah agaknya hidup orang bujang time-time raya tu, butang baju tak tahu kat mana. Ya, betul. Bukan setakat orang bujang, yang dah kahwin pun sama juga. Selalu cari butang baju ke mana, Pak? Butang baju tu bahaya tu. Butang baju tak apa. Ini baju Melayu masuk longkang. Apa dia? Kita tanya sendirilah Floor 88. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam. Itu dia, Power Ranger. Ya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Tak, kenapa? Kenapa lemau sangat? Ni kenapa ceria lah down sikit. sangat? Bawa tidur. Apa dia? Cuba semangat sikit. Selamat Hari Raya. Tak macam dalam lagu tadi. Nampak baru keluar 48. Okey guys, macam mana raya tahun ni? Beraya di mana? Kita minta seorang-seorang lah cakap. Kita start daripada Eric. Lepas tu pergi ke Akram, dia pergi ke bawah. Okey, Eric. Saya beraya dekat Selangor je. Apa dia? Saya beraya kat Selangor je. Kat Selangor. Akram? Saya beraya bersama ikan dan juga anak saya. Dekat mana? Acoy? Saya beraya dekat rumah saya. Nasib baik rumah mak saya dengan family saya duduk dengan saya. So dapat beraya dengan keluarga lah. Meh. Okey, macam saya beraya dekat Gombak lah, dekat rumah saya. Dengan mak saya, dengan bini saya sekali. Kita patah balik ke Eric kan? Dah kahwin dah diorang ni. Dah kahwin. Amin dah. Yang bakal kahwin, Ai? Saya beraya dekat US lah. Balik US tahun ni kan. Nampak. Awak balik US kat situ, Hulu Selangor. Kita masih berada di perantauan lagi lah. 2 tahun tak balik. Macam Palik yang akan menjadi tunangan orang. Palik nak tunang? Saya nak ikat rumah je. Tapi tak, kita nak cerita. Kita lupakan pasal raya tu. Yang pasal tunang tu balik. Dah lupa dah soalan raya. Cerita lah kena tunang ni. Cerita Alik. Celah mana tunang? Okeylah. Okey, kita nak cerita pasal lagu raya kan. Sebab kalau Floor 88 buat lagu raya, kalau kita dengar tadi, lagu tu macam lagu dia yang biasa-biasa tu. Macam bercerita. Kan, bercerita. Kita dengar dia punya bunyi Floor 88 tu. Betul. Susah tak, Acoy? Acoy yang buat lagu raya tu, Coy kan? Ya. Susah tak nak buat satu lagu raya yang orang suka? Okey, sebenarnya Floyd dah keluarkan 3 lagu raya. Betul. Untuk tahun ni kita buat baju raya pasal kita lebih kurang macam kita orang berbincang, dia lebih kepada musical raya. Dia lebih kepada penciptaan. Sebab kita orang dah pernah keluarkan lagu raya yang betul-betul orang cakap tema dia betul raya, kemaafan diri raya. Itu pun orang cakap klise punya lagu raya. So, untuk tak dapat raya dengan lagu baju raya ni, saya nak lari daripada konsep tu supaya tak sama dengan yang lain. Kalau kita tengok dia punya video ni kan,
dia macam cakap kita buat video call macam tu. Jadi adakah ini bermaksud buat video untuk lagu ni lebih senang berbanding dengan lagu-lagu raya yang lain-lain yang dulu? Yang video call ni kita buat khas special. Yang tadi tu bukan muzik video dia. Muzik video lain. Tengok tadi tu khas untuk borak kopitiam. Tak, tapi buat video ni susah tak sebenarnya? Masing-masing ada kat rumah masing-masing. Lepas tu kena synckan dengan lagu tu. Masing-masing. Saya sebagai director sebenarnya. Akrab director. Saya lebar dia. Tapi bila tengok lagu ni semua menyanyi. Semua ada part dia orang masing-masing. Yang main drum pun menyanyi, yang main bass pun menyanyi, gitar pun menyanyi. Kompak. Kita orang ibarat Big Bang Malaysia lah. Apa? Big Bang ni. Kita orang ibarat Big Bang Malaysia. Big Bang Malaysia. Okay, so lepas ni ada tak plan nak keluarkan lagu raya lagi? Sebab korang macam setiap tahun ada je lagu raya ni. Memang akan ada. Sebab Acoy setiap tahun dia akan keluarkan satu lagu raya orang cakap pelik. Yang pelik tapi benar. Betul tak Acoy? Betul-betul. Dia sebenarnya macam ni. Sebenarnya kita orang keluarkan lagu raya ni betul pasal apa? Pasal kita anak seni kita nak tukarkan dalam industri, so untuk tukarkan momentum kita masing-masing untuk kita buat tangan setiap orang cakap kita punya lagu raya macam tu lah. So kena ada something yang macam mengekalkan Flow 88 ni di dalam pesada seni. Ya, betul. Okey, dan yang last kita nak tanya pasal lagu baru lah. Sebab sebelum ni lagu yang paling latest korang punya lagu yang keluar lagu Cikadun. Kan? Itu pun sebenarnya dah lama juga buat lagu tu. Betul. So lagu baru yang betul-betul baru tak ada ke? Cekidot. Kita ada 4 lagu baru. Eric, jangan belagak sangat Eric. Betul. Kita akan release pukul 12.30 hari, lepas tu pukul 5 petang, pukul 8 malam, kalau tengah malam. Wih, sehari terus. Eric, betul ke ni Eric? Macam makan ubat. Sebelum makan ke lepas makan? Macam makan ubat. Sebelum makan ke lepas makan, Rick? Ambil 2 sudu. Okay guys, kita nak sharekan IG lah. IG dengan Facebook korang. Okay, untuk IG Flow88 boleh follow Flow88 Band. Okay. Untuk IG just cari Flow88 saja. Lepas tu kalau boleh follow lah IG Akram, kesian dia. Banyak konten dia buat kat IG dia tapi tak ada sambutan lah. Ramai lah tengok Akram antara drama terhebat tanah air kot sekarang. Akram boleh nak buat double tick tu. Kan semua artis akan dapat verify tapi dia nak 2. Yang double tick tu banyak dekat WhatsApp lah. Alright guys, terima kasih banyak. Kalau biru okey, dia jangan grey. Jangan grey. Tak read langsung. Okay guys, kita ucapkan selamat Hari Raya Flow88. Selamat Hari Raya. Alright. Selamat Hari Raya. Bye. Nampak Flow88 tak pernah Itu tak dia. meriah. Haziq. Sabar. Bila tadi Muaz ni cepat. Bila sebut pasar raya, Okey, sabar. Bila sebut pasar raya tadi pasal baju raya kan? Saya nak terima kasih lah kepada Omar Ali. Ya. Iyalah. Betul. Apa dia? Omar Ali. Omar Ali, tapi yang belakang ni. Sama. Ini yang Kak Ani kita makanan. Catering kita dan juga ni nampak kita ada EE viral Rider. Aduh. Yang siapkan kita punya set semalam kita hari ini untuk Borak Kopitiam Raya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton daripada semalam sampai ke hari ini. Kita tinggalkan anda persembahan Muaz dengan lagunya Fiona. Raya. Jom, selamat Hari Raya. Penyama atau penyiasan. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya. Tapi jangan pula kita lupa, ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang timur, orang barat, di seluruh dunia ada hari raya. Kalau hanyalah benda orang itu kaya raya. Kalau tempat lalu kereta itulah jalan raya. Bukan bas ibu kota, itu
duduk raya di tengah bandaraya. Kalau banyak jalan raya, panggil lebuh raya. Bunga lambang Malaysia, namanya bunga raya. Tukang penyelenggara mengawal tata benda Jabatan Kerja Raya. Gembira kita di hari raya.